Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sidang jemaah sekalian, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita dapat menyambung kembali pembelajaran tadabbur surah Ar-Rahman, yang mana kita telah pun sampai kepada ayat nombor 36, yang mana ayat nombor 36 ini merupakan perintah Allah mensyukuri nikmat yang ke-11. Jadi kita masuk terus kepada ayat yang ke-37. Okey, ayat 37, kalau tuan-tuan merujuk pada nota yang diberikan, muka surat nombor 27, yang mana ayat 37 ini, tuan-tuan dan puan-puan, adalah merupakan kumpulan ayat yang berada pada kandungan yang kelima. Pada kandungan yang kelima, yang mana kandungan kelima ini merupakan ayat-ayat yang Allah menyebutkan tentang bagaimanakah terjadinya hari kiamat, permulaan akhirat, dan Allah menyebutkan tentang situasi keadaan orang-orang yang berdosa pada hari kiamat. Okey. Allah menyebutkan tentang bagaimana kiamat itu terjadi pun merupakan salah satu nikmat yang lain yang terdapat di dalam surah Ar-Rahman. Okey. Ayat 37 ini kita baca terlebih dahulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان Terjemahan ayat, faiza, maka ketika, insyaqqat, iaitu terbelahnya, as-sama, langit, fakanat, lalu langit itu wardatan, menjadi merah mawar, kaddihan, seperti minyak. Ayat ini adalah ayat yang Allah menyebutkan bagaimana kiamat itu akan terjadi. Ia dikaitkan dengan bagaimana langit yang besar yang kita dapati pada ketika ini warnanya biru, namun di hari akhirat nanti langit yang asal kita dapati sekarang ianya tidak ada retak-retak, ianya lengkap, tidak ada yang terbelah, namun di hari akhirat nanti langit ini akan menjadi terbelah. Okey, langit terbelah ni merupakan di antara perkara yang menunjukkan bagaimanakah kiamat itu akan terjadi. Maknanya dunia ini akan binasa apabila berlakunya langit terbelah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ingin merujuk ataupun ingin mengetahui apakah lagi perkara-perkara besar yang akan berlaku bagi menunjukkan terjadinya kiamat, ada 3 surah yang tuan-tuan dan puan-puan digalakkan untuk membacanya. Seperti mana
yang Nabi SAW pernah menyebutkan di dalam hadis yang sahih, ada 3 surah. Surah yang pertama adalah surah At-Takwir, iaitu surah yang idza syamsu kuwirat, surah yang Allah menceritakan tentang bagaimana matahari itu digulung. Begitu juga surah yang lain adalah surah Al-Insyiqaq, iaitu surah terbelahnya langit. Dan satu lagi surah kalau nak rujuk, iaitu surah Al-Infitar, idza as-samaa'un fatarat. Surah tentang langit yang akan menjadi terbelah. Jadi kalau rujuk 3 surah tu, tuan-tuan akan dapat maklumat lain, maklumat yang lebih lengkap apa lagi yang terjadi kepada alam ini. Dalam suratul Rahman, Allah menyebutkan satu daripadanya, iaitu langit akan terbelah. Okey, langit itu terbelah, Allah gambarkan ia akan bertukar warna. Maka warna yang mudah difahami, nak kata dia warna merah, ia adalah seperti bunga mawar. Kemudian sifat langit itu pula akan nampak ia berkilat seperti mempunyai minyak. Jadi ada 2 perihal langit yang apabila Allah Ta'ala nak jadikan kiamat, maka langit itu akan terbelah, warna bertukar menjadi warna merah, dan ia nampak seperti adanya minyak berkilat ketika itu. Dia umpama kalau kita siat, kita tarik, kalau kita buang kulit pada haiwan kan, kita akan nampak yang warna merah kulit. Lepas dibuang kulit tu, kita nampak yang kulit dalam tu. Begitulah yang Allah nak beritahu kepada kita tentang peristiwa terbelahnya langit. Okay. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, ada di dalam ayat lain dalam Al-Quran yang Allah menceritakan sifat langit tu macam mana bentuknya ketika mana berlakunya kiamat, adalah dalam surah Al-Ma'arij ayat nombor 8 halaman 568 dalam Quran, yauma takunus sama'u kalmuhl, iaitu pada hari langit menjadi seperti tembaga cair ataupun leburan perak yang cair. Okey, sekarang kita tak akan jumpalah macam tu sebab belum lagi berlakunya kiamat. Okey, apakah pengajaran yang kita boleh ambil daripada ayat 37 ini? Ada 2. Mudah saja pengajarannya, ambil daripada ayat tadi juga. Yang pertama, kita dapat belajar berlakunya perubahan langit. Yang sekarang kita dapati langit itu elok je, ya, tidak ada retak-retak, tidak ada lubang-lubang, tidak terbelah, tetapi nanti akan menjadi terbelah. Okey, kenapa langit ini menjadi terbelah? Kalau belajar pasal kiamat saja, ibu-ibu, tuan-tuan dan puan akan dapat jawapan bahawa langit terbelah ni juga menjadi sebab tempat laluan para malaikat. Langit ni nanti dia akan terbelah. Terbelahnya juga itu sebenarnya adalah menjadi, dia akan nampak seperti langit ni ada pintu-pintunya. Kalau baca suratul Naba, memang Allah kata langit ini kanat abwaba, dia akan menjadi seperti pintu-pintu. So terbelah tu tempat laluan malaikat menjadi seperti pintu. Itu dalam ayat yang lain, tapi kita dapat belajar, itulah pelajaran nombor 1. Pelajaran yang kedua, kita dapati akan berlakunya perubahan warna langit. Yang sekarang mungkin kita nampak warnanya biru, cantik, tetapi di hari akhirat ia akan menjadi warna merah seperti bunga mawar. Okey, habis 2 pengajaran. Okey,
pengajaran ini, ayat 37 ini, ia merupakan satu nikmat sebenarnya. Mungkin kita akan tertanya-tanya, kenapa langit terbelah tu menjadi kurniaan Allah yang perlu kita syukuri? Sudah pasti dia adalah nikmat yang lain. Kerana pada ayat yang seterusnya Allah berfirman, mari kita baca ayat dia. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Maka nikmat Tuhan kamu berdua yang manakah yang kamu hendak dustakan? Kenapa langit yang akan terbelah itu, yang berubah warna keadaannya itu, menjadi satu nikmat yang patut disyukuri? Kita tengok kepada pengajaran ayat dia. Satu daripadanya, sebenarnya langit terbelah, walaupun belum lagi terbelah, tetapi Allah sebut di awal-awal dalam surah Ar-Rahman, sebenarnya Allah nak memberi kepada kita nikmat, ada perasaan takut. Perasaan takut ni jadi nikmat ke? Jawapan dia iya. Jadi kalau manusia faham, oh dunia ni nanti akan musnah, langit yang besar ini boleh menjadi terbelah, maka orang yang beriman, mereka akan menjadi takut apabila melihat kemusnahan dunia ni. Maka dengan nikmat takut itulah yang mendorong manusia supaya apa? Menjadi lebih baik, beriman, buat amal-amal soleh. Sebab apa? Sebab dunia ini akan musnah. Jadi ia dikaitkan dengan nikmat terbelahnya langit. Kita teruskan ayat yang ke-39. Apabila langit itu sudah terbelah, berubah keadaan warnanya dan sifatnya, apa yang berlaku seterusnya? Kita baca ayat 39. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ. Ayat ini Allah membawa kita kepada menceritakan tentang sewaktu kiamat itu dah berlaku, maka pada hari itu maksudnya apa? Masa kiamat itu dah berlaku dah, insun, manusia, wala jan, begitu juga jin, tidak akan ditanya tentang dosa mereka. Ayat ni kalau kita baca terjemahan, semua orang akan faham di hari akhirat nanti, mana-mana dosa yang manusia buat, mana-mana dosa yang jin buat, dia tidak akan ditanya tentang dosanya. Ayat ini kalau kita tak fahamkan ia dengan merujuk apa makna sebenar ayat ini, mungkin boleh membawa kita kepada salah faham. Salah fahamnya apa? Kita belajar hari akhirat, hari Allah hisab amal, betul? Allah akan tengok pahala kita lebih banyak ke daripada dosa. Tapi ayat ni kata Allah takkan tanya mana-mana dosa yang manusia dan jin buat. So apa makna sebenarnya ayat ini? Dalam nota muka surat nombor 28 tu tiadalah penerangan ulasan tafsiran ayatnya. Namun saya nak kongsikan kepada tuan-tuan dan puan,
Salah satu makna daripada ayat ini, kata Al-Imam Ibnu Katsir, ayat itu adalah ayat, kata Ibnu Katsir, dalam satu keadaan mereka takkan ditanya tentang dosa mereka. Dalam keadaan lain, Allah akan tanya tentang semua amal perbuatan mereka. Maksudnya apa? Kata Ibnu Katsir, sebenarnya ayat itu bukanlah memberi makna dosa kita ni sepanjang kiamat tu Allah tak tanya. Bukan maksudnya begitu. Tetapi ada sesetengah keadaan Allah tak akan tanya dosa kita. Okey, apa maksud setengah keadaan tu? Okey, dan kalau kita rujuk dalam tafsir Al-Munir, Dr. Wahbah Zuhaili mengatakan ayat ini, ayat nombor 39 ni, ia berkaitan semasa manusia itu keluar daripada kubur dan nak pergi ke padang mahsyar. Kita semua tahu tuan-tuan, penghisapan amal tidak akan berlaku ketika mana kita sedang keluar dari kubur. Okey, keluar dari kubur, lepas tu berkumpul di padang mahsyar. Pada saat itu memanglah manusia tak ditanya tentang dosa mereka. Sebab apa? Sebab belum lagi dihisab. Maksud dia macam tu. Tetapi setelah manusia berkumpul, maka Allah akan hisablah amal-amal tentang dosa mereka. Ini yang ada dalam ayat lain, dalam surah Al-Hijr ayat nombor 92, yang Allah mengatakan fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in. Demi Tuhanmu kami akan menyoal mereka semua. Okey, boleh faham tak tuan-tuan dan puan-puan? Okey, untuk lebih faham lagi, ada para ulama ulas macam ni. Kenapa Allah tak tanya tentang dosa yang manusia buat dan jin buat? Ia juga membawa maksud begini. Okey, ayat ni dia nak bagi tahu sebenarnya orang yang buat dosa ni, dia tahu tak sebenarnya dia berdosa? Dia tahulah sebenarnya. Ayat ni juga sebenarnya nak membawa maksud begini. Kalau tak tanya dosa jin, manusia buat dosa apa, jin buat dosa apa, sebenarnya manusia dan jin pun tahu dah apa dosa yang dia buat. Itu maksud dia. Bukan membawa maksud tak ditanya langsung. Itu kena faham. Makna lain adalah kalau Allah tak soal siasat, tanya, ada tak cara lain nak buktikan manusia itu berdosa dan jin itu berdosa? Ada tak cara lain? Jawapannya ada. Kalau manusia dia ada apa? Dia ada buku catatan amal. Kan? Kalau tak tanya pun, buku catatan amal menunjukkan apa? Ia telah buat dosa pada tarikh sekian, sekian dan sekian. Itu juga membawa pengertian pada ayat ini. Okey, apa pengajaran yang kita dapat daripada ayat ini? Nombor satu, rupa-rupanya bukan manusia je yang ada buat dosa, jin pun ada buat dosa. Ayat ini kan jelas menunjukkan dalam surah Ar-Rahman ni, sasaran ayatnya juga Allah nak sasarkan kepada siapa? Kepada jin. Kalau ditanya, betul ke surah Ar-Rahman ni fokusnya kepada manusia dan jin? Ayat 39 ni jelas menunjukkan. Sebab tu sebelum ni kita belajar apa? Allah cerita tentang kejadian manusia dari apa? Kejadian jin daripada apa? Kan min marijim min nar. Baik. Pelajaran nombor 2, dalam setengah keadaan dosa-dosa manusia dan jin ini Allah takkan tanya. Tapi setengah keadaan Allah akan tanya di hari akhirat. Okey. Ayat nombor 40,
menjadi ayat yang Allah nak ingatkan kepada kita bahawasanya dosa tak ditanya tu pun menjadi nikmat, kurniaan Allah. Jawapannya iya. Mari kita baca ayat 40. Tapi dah 20 minit dah sampai dah. Mungkin kita tak baca lagi ayat nombor 40 ni. Kita sambung perbincangannya pada hari yang berikutnya. Okey, ayat 40 merupakan perintah ataupun pengulangan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yang ke-13. Esok kita cari jawapan. Kenapa dosa yang tak Allah tak perlu nak tanya kepada pelaku dosa tu sama ada manusia dan jin itu merupakan kurniaan Allah, merupakan rahmat Allah, merupakan nikmat? Kita akan jawab, kita akan rungkaikan persoalan itu pada hari yang berikutnya. Moga-moga kita semua menjadi manusia yang bersiap sedia untuk menghadapi peristiwa akan berlakunya hari kiamat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim wa billahi at-tawfiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.